atau Y ke, A atau B ke. So dia ada dua pemboleh ubah. So ketaksamaan ni digunakan untuk menerangkan hubungan antara dua kuantiti yang tidak sama. Okay, contohnya dalam situasi nak cari umur A, umur B, harga A, harga B, berat A, berat B. So ketaksamaan digunakan untuk menerangkan hubungan antara dua kuantiti yang tidak sama. Okay, so first kali awak kena tahu cara nak bentuk ketaksamaan linear dengan dua pemboleh ubah. Maknanya ada dua lah, X atau Y ke, A atau B. Okay, kita tengok contoh pertama. So Taufik ingin membeli beberapa buah buku rujukan. So kat sini dua kuantiti yang tak sama, satu buku rujukan, satu buku latihan. Jadi kita kena wujudkan ketaksamaan linear daripada situasi yang diberi. Okay, jadi harga buku rujukan. Harga buku rujukan RM14. Harga sebuah buku latihan ialah RM9. Okay, amount maksimum yang boleh dibelanjakan oleh Taufik ialah RM100. Maknanya paling tinggi harga dua buah buku yang dibeli mestilah tak lebih daripada RM100. Jadi kita kena wakilkan situasi dalam bentuk ketaksamaan linear. Okay, first step bila kita nak wakilkan situasi, so kita kena, sebab awak nak letak dalam dua pemboleh ubah, jadi yang pertama kita kena contohnya buku rujukan, so kita boleh buat R. Okay, lepas tu awak kena nyatakan R tu apa, so R sama dengan buku rujukan. Okay, huruf apa yang awak gunakan untuk wakilkan sesuatu tu awak kena nyatakan. Okay, kalau kat sini cikgu kata R buku rujukan, L sebagai buku latihan ataupun X buku rujukan, L buku latihan. So yang ini awak kena keluarkan dan nyatakan dulu. Okay, barulah kita boleh buat persamaan ketaksamaan linear. Jadi berapa buah buku rujukan dan berapa buah buku latihan yang boleh dibeli dalam bentuk amount RM100. So bila kita tak tahu berapa buah rujukan tu, jadi kita buat 14R. Okay, campur dengan 9L. Okay, amount dia maksimum. Jadi kurang daripada RM100. Maknanya dia tak boleh lebih daripada RM100. Jadi yang ini adalah merupakan ketaksamaan linear. 14 maknanya berapa buah buku rujukan, berapa buah buku latihan tu kita tak tahu. Yang kita boleh beli, harga dia mesti kurang daripada RM100. Kurang ataupun bersamaan dengan RM100. Jadi ini adalah ketaksamaan linear. So awak kena pandai baca situasi untuk keluarkan ketaksamaan linear. Okay, contoh yang seterusnya. Okay, Puan Hidayat ingin membeli beberapa keping poster. Okay, so kecil berharga RM12.5, besar berharga RM18.5. Okay, dia ada peruntukan RM150. So macam biasa, macam cikgu cakap tadi, setiap kali awak keluarkan huruf tu awak kena nyatakan mewakili apa. So kita boleh buat X ke ataupun K ke, kita nak guna K kecil. Okay, so K sama dengan poster kecil. Okay, B sama dengan poster besar. Okay, jadi harga dia mesti tak lebih daripada RM100.5. So kita boleh buat 12.5K campur dengan 18.5B sama dengan 150. Okay, so ini adalah ketaksamaan linear. Okay, ataupun okay, awak boleh tinggalkan macam ni saja. Okay, awak boleh tinggalkan macam ni saja. Okay. Ataupun yang ni ditukar kepada pecahan. Tapi tak payahlah, kita dapat, bila awak buat macam ni pun dah boleh dapat jawapan. Okay, cumanya bila ditukarkan kepada bentuk nombor bulat, senang nak kira lah. Tapi kalau awak tinggalkan sampai sini saja pun boleh. Okay, kenapa dia darab 2, kenapa dia buat macam ni? Untuk memudahkan pengiraan yang melibatkan ketaksamaan linear. Tapi bila tinggalkan macam ni pun boleh. Awak akan tetap dapat jawapan yang sama. Okay. Jadi jelas ketaksamaan linear? Jelas. Okay. So bila tiap kali kita nak keluarkan ketaksamaan linear, awak kena buat yang ni. Awak kena nyatakan huruf apa awak guna tu mewakili apa. Okay, supaya
ni lah awak tak keliru nanti. X tu apa, Y tu apa, K tu apa, B tu apa. Okay. So kita tengok soalan nombor 1A. Okay. Apakah ketaksamaan linear yang kita boleh keluarkan daripada soalan 1A? Apa dia? So, ikan tenggiri RM25 sekilo, udang RM45 sekilo. Dia boleh belanja RM250 sahaja. So, apa yang awak boleh buat ketaksamaan yang wujud daripada 1A ni? Apa dia? Tu, kita wakilkan dulu KI sama dengan ikan tenggiri. Okay. U sama dengan udang. Okay, apa ketaksamaan linear yang awak boleh buat? 25I. Okay, 25I. Tambah U 45. 45U bukan U45. Okay. Boleh lebih ke tak boleh lebih? Jadi kurang daripada 250. Okay, dia boleh kurang daripada 250 ataupun sama, kurang ataupun sama dengan 250. Maknanya harga berapa kilo ikan, berapa kilo udang tu mestilah tak lebih daripada 250 ataupun bersamaan dengan 250. So ini dia punya ketaksamaan linear. Okay, jelas Okay, seterusnya. Yang ini awak dah kena tahu. Okay, tanda-tanda ni lebih besar, lebih kecil. Kalau ni lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Okay, apa maksud garis sempang dan garis padu? Okay, lepas ni awak akan belajar cara nak lukis garis lurus. Okay, garis lurus korang dah belajar sebenarnya waktu form 3. Cara nak bina persamaan garis lurus. Okay, so sini kita ulang balik. Okay, contohnya. Okay, soalan nombor 3. Okay, lukis garis lurus Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Okay, yang ni awak dah belajar sebenarnya. Yang ini adalah persamaan garis lurus. Okay, yang diwakili oleh Y sama dengan MX tambah C. Okay, so dekat sini dia suruh lukis garis lurus. Okay, untuk negatif 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil pada 5. Okay, yang ini apa? Yang ini adalah julat untuk paksi X. Okay, yang ini adalah julat untuk paksi X. So maksudnya paksi X ni boleh nombor apa sampai nombor apa? Boleh daripada nombor 1 hinggalah nombor 5. So negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah julat untuk paksi X. Kalau dia dah tetapkan, so kita kena ikutlah julat dia berapa yang dia bagi. Okay, so lepas tu awak kena plot. Okay, first kali cara nak lukis garis lurus ataupun cara nak lukis mana-mana graf. Okay, kita kena tahu koordinat. Okay, first step apa yang awak perlu buat kalau disuruh lukis garis lurus. So first step kita buat kotak. Okay, berapa kotak? Macam ni saja. So atas X, bawah Y. Okay, kotak ni untuk apa? Untuk kita cari koordinat untuk plot, untuk kita lukis garis lurus. Okay, seterusnya awak boleh X, kita hanya isi X saja. So X tu kita isi daripada mana? X awak boleh isi apa-apa nombor daripada negatif 1 hingga 5. Okay, contohnya awak nak ambil negatif 1 dan 1. Okay, nak ambil negatif 1 dan 2 pun boleh. Awak akan dapat garis lurus yang sama. Okay, so lepas awak dah buat kotak, isi X tu ikut julat. Kalau dia tak bagi julat yang ini, awak boleh letaklah apa-apa nombor dekat sini. Okay, awak akan dapat garis lurus yang sama. Okay, so sekarang kita nak cari nilai Y. So nak cari nilai Y, kita boleh guna cara, kita boleh guna kalkulator.
So macam mana nak cari nilai Y? Kita kena masukkan nilai dalam persamaan Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Maknanya kita gantikan X dengan huruf yang awak nombor yang awak dah pilih, barulah awak dapat nilai Y. Tapi kita boleh guna kalkulator untuk cari nilai Y. Sekejap saya stop yang ni. Macam mana cara nak guna kalkulator? So awak nampak kalkulator yang saya tunjuk ni? Nampak. Sekarang kita nak cari nilai Y daripada persamaan garis lurus yang diberi. Yang ini nak menjimatkan masa awak lah. So kita salin balik persamaan Y sama dengan negatif 2X tambah 6 ni dalam kalkulator. So apa yang dia tulis ni kena sama dekat dalam kalkulator. Jadi Y, alpha Y. Sama dengan ni, sama dengan alpha sama dengan negatif 2 alpha X tambah 6. So salin balik persamaan garis lurus dalam kalkulator. So kita dapat Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Lepas tu tekan apa? Tekan calculate. Tekan calculate. So dia tanya X berapa. Maknanya kita boleh gantikan nilai X dekat sini. So bila awak dah gantikan nilai X kat sini, awak akan dapat jawapan Y. Contoh cikgu ambil negatif 1. So X negatif 1 sama dengan. So kita dapat Y sama dengan 8. Jadi Y dekat sini sama dengan 8. So Y dekat sini sama dengan 8. Yang ini untuk jimat masa lah. Lepas tu untuk mengelakkan daripada awak salah kira, so salah plot, salah lah graf awak. So kita gunakan kalkulator. Jadi nak cari yang nombor 2 ni tak payah salin balik, tekan saja calculate. Masukkan nilai apa pula? Masukkan nombor 1. So X, Y akan dapat sama dengan 4. So dekat sini sama dengan 4. Jelas? Untuk guna kalkulator, salin balik semua persamaan ni dalam kalkulator. Kalau dia guna huruf Y, guna Y. Guna X, guna X. Lepas tu masukkan nilai X yang diberi. Awak akan dapat nilai Y. Selepas awak dah dapat dari sini, ini sebenarnya adalah koordinat 2 titik. So X sama dengan negatif 1, Y sama dengan 8. Kalau sini X sama dengan 1, Y sama dengan 4. Kita sebut X dulu baru kita sebut Y. Lepas dah buat kotak ni, step yang kedua, awak kena buat paksi. Paksi X dan juga paksi Y. So paksi X, paksi Y. Paksi Y yang melintang. Paksi X yang menegak. Kalau guna kertas graf, jarak antara ni kena samalah. Kalau awak guna 10 kotak kecil, semua pun kena guna 10 kotak kecil. Kalau ni guna buku kotak-kotak ni macam ni lah. Kalau guna 1, guna 1. So paksi X awak guna yang ini. Maknanya daripada negatif 1 sampai 5. So setiap satu kotak nilai dia sama dengan 1. Paksi Y awak boleh guna apa-apa, tapi kita tengok dekat plot yang dia titik ni paling tinggi adalah 6. Tapi awak bolehlah buat sampai nombor berapa. Lepas tu kita dah buat macam ni. Paksi X dan paksi Y awak dah lukis guna pembaris. First step kita plot dulu yang negatif 18, 14. So negatif 18, macam mana nak plot? So negatif 1 tengok dekat paksi X. Mana paksi X yang melintang? Ini negatif 1. Jadi kawasan dia adalah pada negatif 1. Lepas tu 8. So 8 dekat sini. Jadi tempat persilangan dia itu awak tanda. Negatif 1, 8. Sebut X dulu baru sebut Y. Lepas dah tanda. So lepas dah tanda, kita buat yang kedua pula. 1, 4. So 1 X sama dengan 1, Y sama dengan 4. Jadi dia punya persilangan dekat sini. Lepas tu buat apa? Sambungkan 2 titik ni garis panjang-panjang. So yang ini adalah garis lurus bagi persamaan
Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Okay, Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Okay, boleh? Jelas? Jelas cikgu, boleh. Okay, so lepas dah buat Pak C dah plot garis lurus. So soalan seterusnya dia suruh plot apa? 1, 2, 4, negatif 2 yang ni. Okay, plot. Macam mana nak plot? X dulu baru Y. Okay, X tengok yang menegak. So X Pak C yang melintang tapi dia punya ni menegak ke atas. Okay, Y walaupun dia adalah yang menegak tapi bila kita baca dia akan jadi melintang. Okay, tempat persilangan dia itu adalah titik koordinat. So lepas kita dah titik awak akan dapat macam ni lah. Awak dah plot awak akan dapat macam ni. Okay, so dah settle yang ni. Selepas tu dia suruh tentukan soalan yang terakhir, dia suruh tentukan sama ada titik-titik tu mematuhi persamaan yang mana? Y sama dengan negatif 2X tambah 6 ke? Y lebih besar ke? Ataupun Y lebih kecil? Okay. So, Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Y lebih besar negatif 2X tambah 6. Satu lagi Y lebih kecil negatif 2X tambah 6. Okay, contoh yang ini adalah garis lurus tadi. Okay, garis lurus. Okay, kalau Y sama dengan, okay, kalau tanda sama dengan, dekat mana titik tu berada? Titik tu berada dekat atas garisan. Okay, kalau Y tu sama dengan, titik koordinat tu berada dekat mana? Berada dekat atas garisan lurus. Okay, berada di atas garisan lurus. Okay, kalau lebih besar, okay, dekat mana titik tu berada? Titik tu berada di kawasan atas garisan garis lurus. Okay, kalau lebih besar, titik tu berada di mana? Di atas garisan garis lurus. Ataupun kawasan dia berada di mana? Di atas garisan garis lurus. Kalau lebih kecil, berada di mana? Di bawah garisan garis lurus. Okay, kedudukan dia ataupun kawasan dia berada di bawah garisan garis lurus. Okay, jelas? Kalau ni lebih besar. Kalau dia kata lebih besar sama dengan, so titik tu dekat mana? Sama juga dekat atas dan termasuk titik yang berada pada atas garisan. Okay, kalau dia lebih kecil sama dengan, sama juga dia berada dekat bawah dan juga kita kena ambil titik yang berada pada atas garisan. Okay, yang ini awak kena ingatlah. Okay, so sekarang lepas awak dah plot, kita tengoklah dekat mana kedudukan dia berada. So 5, 6 titik ni berada di mana? Okay, apakah titik yang berada pada kawasan Y sama dengan negatif 2X tambah 6? So kita tengok pada titik yang berada pada garisan garis lurus. So ada 2 titik yang berada pada garisan garis lurus, iaitu 1, 4, 4 negatif 2. Ni kalau ni termasuk yang ni lah. Okay, jadi yang berada pada garisan, yang berada di atas garisan garis lurus, kawasan dia dekat Y sama dengan negatif 2X tambah 6. So titik 1, 4 dan juga negatif 4 negatif 2. Okay. Kalau Y lebih besar, so titik apa yang berada dekat Y lebih besar negatif 2X tambah 6? Tengok titik apa? 26. Yes, 26 lagi? 43. Yes, 43. Kedudukan dia dekat atas. Okay, kalau lebih kecil, dekat mana? 01. Yes, 01. Kita tengok dekat bawah lagi. 1 negatif 2. Okay. Kalau misalnya dia tanya lebih ada ni, lebih kecil sama dengan, so kita kena ambil 1, 4 dan 4 negatif 2 ni. Okay, kalau dia tak ada sama dengan, just yang bawah. Okay, jelas? Jelas go. Okay. Seterusnya, yang itu bila dia lukis graf. Okay, ada soalan dia bagi tanpa melukis graf, dia suruh awak tentukan titik yang diberi masuk dekat kawasan mana. Sama dengan ke,
lebih besar ke ataupun lebih kecil. Okey, cara dia sama macam mana awak so contohnya y persamaan linear dia y sama dengan negatif 3x tambah 6. Okey, jadi soalan A dia y2 koordinat 25. So sekarang awak nak cari nilai X dan nilai Y. Okey, yang ini boleh guna kalkulator. Okey, yang cikgu ajar tadi. So yang ini boleh guna kalkulator sebab kenapa guna kalkulator? Sebab ada banyak nombor. Jadi guna kalkulator je senang. So masukkan apa? Y sama dengan, so alpha Y, alpha sama dengan negatif 3 alpha X tambah 6. Lepas tu tekan apa? Calculate. Okay, so tekan calculate. Okay, so kat sini titik pertama 25. So X adalah 2. Sekarang awak nak cari Y apabila X sama dengan 2. Apabila kita gantikan X sama dengan 2, berapa nilai Y dekat sini? Okay, jadi apabila X sama dengan 2. So apabila X sama dengan 2, so Y dekat sini kita dapat sama dengan 0. So Y dekat sini kita dapat sama dengan 0. Okay, tapi dekat sini adalah 5. Jadi nilai 5 adalah lebih besar daripada 0. Okay, sepatutnya dapat 0 tapi kat sini dia buat 5. Jadi nilai 5 adalah lebih besar daripada 0. So bila lebih besar, dia mewakili persamaan apa? Y lebih besar negatif 3x tambah 6. So kalau sini lebih besar, jadi dekat persamaan pun dia akan termasuk dalam kawasan Y lebih besar daripada negatif 3x tambah 6. So kita ikut yang ini saja. Jawapan yang awak dapat tu bandingkan dengan koordinat yang diberi, lebih besar ke, lebih kecil ke ataupun sama dengan. Okay, contohnya kita tengok B. B adalah 1, 2. So X sama dengan 1. Y kat sini kita kena cari sama dengan berapa. So guna kalkulator saja, tekan calculate, tak payah masukkan yang baru, gantikan nilai X dengan 1. So awak akan dapat Y sama dengan 3. So dekat sini Y sama dengan 3. Okay, dekat koordinat yang diberi sama dengan 2. Jadi 2 lebih kecil daripada 3. So memuaskan persamaan yang mana? Y lebih kecil daripada negatif 3x tambah 6. Okay, jelas? Jelas cikgu. Okay. Okay, so sampai sini je lah hari ni. Okay, so hari ni sampai situ saja kita punya ni. Awak kena tahu cara nak lukis garis lurus. Okay, soalan garis lurus ni, dia keluar, cara nak lukis garis lurus ni dia keluar dekat soalan yang 12 markah bahagian lukis graf. Okay, so awak kena tahu cara nak lukis garis lurus. Kalau dekat graf, nanti cikgu akan ajar lah. Yang ni kalau just nak lakar pada buku biasa. Okay, so kita awak buka muka surat 161. Okay, 161. Sila jawab soalan 6.1b. Okay, 1 dan 3 saja. Okay, soalan 6.1b, soalan nombor 1 dan 3 saja. Satu suruh lukis graf, satu lagi kira untuk memuaskan persamaan yang mana. Okay, so boleh kelas? Boleh cikgu. Soalan salin ke? Soalan tak payah. Tak payah salin. Okay. Okay, so sampai sini saja kelas kita. Kita sambung esok. Okay, dengan tajuk seterusnya. Okay, tak ada masalah ya? Tak ada cikgu. Okay.